Assalamualaikum. Hari ini kita sambung lagi dengan projek mini aquaponik ni, dan hari ini kita akan fokus pada pemasangan pump. Dalam video yang lepas saya dah tunjukkan macam mana cara untuk kita pasang sistem mini aquaponik ni. Tapi hari tu hujan tak sempat nak pasang pump, jadi kita akan sambung hari ni tentang pemasangan pump. Dan sebelum tu saya nak share dengan tuan-tuan macam mana cara untuk kita pilih pump dalam sistem aquaponik ni. Dan sebenarnya pump yang kita gunakan dalam sistem aquaponik ni sama dengan pump dalam akuarium. Cuma untuk pemilihan pump sistem aquaponik ni ada benda yang kita kena ambil kira. Salah satu kriteria penting dalam pemilihan pump untuk sistem aquaponik adalah kemudahan untuk kita buat sambungan. Adakah mudah untuk kita sambungkan pump tu pada pipe PVC. Dan untuk sistem aquaponik yang kecil ni, untuk pipe air masuk daripada pump, kita gunakan pipe PVC 15mm. Jadi kita kena pastikan pump yang kita nak gunakan tu mesti mudah untuk kita sambungkan pada pipe PVC. Inilah dia pump yang saya akan gunakan pada sistem mini aquaponik. Cuma sedikit perbezaan antara pump ni dengan pump akuarium yang biasa. Pump ni menggunakan 12 volt DC. Power rating pump ni, voltage 12 volt DC dan power hanyalah 20 watt saja, dan ketinggian maksimum air daripada pump ni adalah 5 meter. Flow rate pump ni 1100 liter per hour. Maksudnya dalam masa 1 jam dia boleh pump sebanyak 1100 liter air. Ini adalah aksesori standard yang ada dalam kotak pump tadi, dan kebanyakannya kita takkan gunakan pun sebab sambungan pada outlet dekat pump ni kita akan gunakan soket PVC 15mm. Kita sambung saja dekat sini, kita skrukan. Sekarang ni kita dah ada sambungan untuk pipe PVC, lebih mudah untuk kita pasang. Jadi salah satu kriteria penting yang tuan-tuan nak pilih pump untuk sistem aquaponik ni, pastikan pump tu mudah untuk kita sambungkan kepada pipe PVC. Untuk power source, disebabkan pump ni adalah 12 volt DC, jadi dekat hujung kabel ni dia dah pasangkan dengan female adapter untuk DC barrel jack. Dan plan saya untuk pump ni saya nak gunakan sistem kuasa solar tanpa bateri. Tapi memandangkan hari ini cuaca pun mendung, tak sesuai untuk kita gunakan sistem kuasa solar pada hari ini. Jadi untuk peringkat permulaan ni kita akan test dulu dengan DC adapter. Sebelum tu saya nak share sedikit tips tentang pemilihan DC adapter. Ialah mungkin tuan-tuan tak nak gunakan sistem kuasa solar, tapi tuan-tuan nak gunakan power daripada TMB. Jadi untuk power pada TMB kita perlukan DC adapter sebab pump ni adalah pump DC. Dan untuk kita pilih rating power untuk DC adapter ni, pump ni tadi adalah 20 watt. Jadi kalau kita ambil 20 watt ni, kita bagi dengan voltage 12 volt, kita akan dapat current 1.66 bersamaan dengan 1.7 lah kita genapkan. Jadi adapter yang kita nak pilih ni mestilah boleh supply current lebih daripada 1.6 Dan untuk kita panjangkan usia untuk kita boleh gunakan lebih lama adapter tu, kita ambil rating current yang lebih tinggi. Sebagai contoh yang ni, voltage 12 volt dan current adalah 3 lebih tinggi daripada rating yang sepatutnya. Sebab tadi pump ni perlukan 1.7 tapi kita beli adapter yang lebih besar yang 3 jadi adapter ni akan bertahan lebih lama. Di dekat sini tak ada masalah. Kalau tuan-tuan tak nak gunakan sistem kuasa solar, tuan-tuan boleh gunakan DC adapter, gunakan power AC, power daripada TMB. Soket PVC 15mm kita dah pasangkan pada pump. Kemudian kita perlukan pipe PVC 15mm. Dan untuk kepanjangan pipe ni, yang ni bergantung kepada sistem tuan-tuan. Tapi kebiasaannya bagi saya, sebelum saya nak potong pipe ni, saya akan pasangkan dulu, saya akan tengok pada ketinggian grow bag, kemudian baru saya akan potong. Jadi kalau panjang macam ni pun tak ada masalah. Okey, biasanya kalau kita pasang pipe dekat rumah, pipe air, kita akan gunakan gam sebab tekanan air pipe dekat rumah kita ni agak kuat. Jadi kalau kita tak gunakan gam, pipe mungkin akan tercabut. Tapi untuk sistem aquaponik ni, tuan-tuan ada pilihan sama ada nak gunakan gam ataupun tak nak guna. Untuk pump yang kita gunakan ni, dia punya tekanan air tak kuat, jadi saya takkan gunakan gam, dan kebanyakan sistem yang saya buat pun sebelum ni memang saya tak gunakan gam. Cuma yang saya start gunakan gam adalah untuk sistem yang dekat belakang ni, untuk sistem tenakan siakap ni. Kebetulan masa tu saya nak balik kampung, saya takut pipe tercabut, jadi saya gunakan gam. Saya tak berapa suka nak gunakan gam ni sebab kalau kita dah gam, kita dah susah nak ubah kita punya sistem nanti. Dan saya dekat rumah ni, sistem saya sentiasa berubah. Jadi kalau tak gam, saya boleh buka balik dengan mudah. Untuk sambungan pipe PVC tanpa gam ni, kebiasaannya apa yang saya akan buat, untuk bahagian yang bekas potongan ni, saya akan trim sikit supaya lebih mudah untuk kita masukkan. Kalau kita buat sambungan dengan menggunakan gam, dia lebih mudah nak masuk sebab gam tu juga berfungsi sebagai pelincir. Jadi untuk ni, sebab kita tak ada gam, biasanya saya akan trim sikit lah bahagian bekas potongan ni dengan menggunakan pisau. Jadi lebih mudah sikit lah kita nak buat sambungan ni nanti.
Ini kita boleh sambung terus. Tak perlu terlampau ketat sangat. Tapi kalau tuan-tuan gunakan pam yang besar, tekanan air yang kuat, lebih elok tuan-tuan gunakan gam. Kabel ni pun agak panjang juga, lebih kurang dalam 1 meter lebih. Kita pasangkan dulu suction cup ni supaya pam ni akan melekat pada bahagian dasar kita punya tangki ternakan. Untuk kita dapatkan ketinggian ataupun panjang pipe yang sesuai, mudah je. Kita letak je pam dekat dalam tangki ternakan ni. Dekat sini barulah kita boleh tengok ketinggian yang sesuai, dekat mana kita nak potong, nak letakkan T. Dan macam saya cakap tadi, ketinggian ni bergantung pada tuan-tuan punya sistem. Jadi tak ada ketinggian ataupun tak ada panjang yang spesifik. Kemudian kita akan pasangkan diversion pipe, dan tujuan diversion pipe ni adalah untuk mengurangkan tekanan air ataupun kita nak kurangkan jumlah air masuk ke dalam grow bag ni. Jadi dekat bahagian sini saya akan potong dan saya akan letakkan T untuk diversion. Dan macam mana diversion ni berfungsi saya akan tunjuk kejap lagi. So kita akan potong daripada bahagian ni. Untuk T ni, kalau kita gunakan pipe 15mm, jadi kita kena beli T yang sama, T 15mm. Pada bahagian atas kita sambungkan pipe 15mm. Ini untuk pipe air masuk ke dalam kita punya grow bag. Pada T tadi, untuk diversion kita akan pasangkan dengan pipe PVC, ball valve, pipe PVC dan juga elbow 15mm. Sebelum ni pernah juga orang komen, Cik Zul tak payahlah detail sangat pasal pasang pipe ni. Sebenarnya macam ni, kebanyakan yang tengok video ni dia pelbagai. Ada orang dia pernah buat piping, jadi tak ada masalah lah. Dan kita punya pengetahuan, kita punya ilmu ni tak sama. Ada setengah orang tahu buat, ada setengah orang tak tahu buat. Jadi sebab tu dalam video ni saya akan ceritakan dengan lebih detail lah. Saya dulu pun tak pandai juga tentang piping ni, tapi bila dah lama-lama selalu main dengan pipe ni, tahulah sikit-sikit tentang piping ni. Jadi dekat rumah ni kadang ada pipe bocor apa semua boleh buat sendirilah. Untuk bahagian atas, elbow dan juga sedikit pipe 15mm. Supaya pipe ni tak ada goyang-goyang macam ni, apa yang saya buat, dekat sini memang saya ada tebuk lubang, saya masukkan kabel tie dan kita akan ikat dengan kabel tie ni. Jadi nanti kena buka balik pun mudah kalau ada nak buat perubahan lah. Okey, dah siap pemasangan pam dan juga piping. Sekarang ni kita akan test. Untuk test kita akan gunakan DC adapter ni, dan saya rasa kalau tuan-tuan yang nak gunakan solar pun, untuk kali pertama ni elok kita gunakan DC adapter dulu, sebab bila kita gunakan sistem kuasa solar tanpa bateri, kelajuan pam tu akan sentiasa berubah-ubah. Jadi untuk kali pertama kita nak set kelajuan air masuk dalam grow bag ni, saya cadangkan tuan-tuan gunakan DC adapter ni. Dan untuk dapatkan DC adapter dan juga pam tadi, saya akan letakkan link dekat bawah dekat video description. So untuk test kita akan gunakan DC adapter ni dulu. Kemudian kita sambungkan kepada pam dan kita onkan. Pam kita dah hidup, tapi sekarang ni ball valve dekat diversion pipe ni dalam keadaan open, jadi air cuma akan keluar pada bahagian ni saja, air tak akan naik ke atas ni. Jadi untuk fungsi diversion ni, apa yang kita akan buat supaya air keluar dekat bahagian atas ni, kita akan tutup sikit sampailah kita dapat kelajuan air yang kita nak, yang sesuai dengan kita punya sistem grow bag ni. Okay, air dah mula masuk. Dan dekat sini juga kita ada sumber oksigen tambahan, sebab air yang masuk balik ke dalam tangki ni membekalkan oksigen tambahan untuk ternakan yang ada dalam tangki ni. Dan dengan jumlah ikan yang tak banyak macam ni, di bawah 10 ekor, saya rasa dalam 7 ekor, 8 ekor saja, saya dah boleh keluarkan oksigen ni masukkan ke dalam tangki lain. Tapi kalau letak pun boleh, sebab tak salah kalau kita ada oksigen yang berlebih. Cuma sekarang ni air dah mula masuk dalam ni, walaupun dekat dalam ni dah ada leka ball dan jumlah air yang akan masuk mungkin tak banyak sangat, kita akan nampak air dalam tangki ni akan berkurang. Jadi kita perlu tambahlah jumlah air dalam sistem ni. Kebiasaannya inilah kelajuan air yang saya set dalam sistem mini aquaponik ni.
Dan kita tak ada flow rate yang spesifik untuk sistem aquaponik ni. Sebenarnya kalau kita nak spesifik boleh, tapi kita perlukan flow rate meter. Itu kemudianlah nanti saya akan sharekan macam mana kita gunakan flow rate meter untuk ukur kelajuan air ataupun jumlah air yang masuk yang sesuai dengan kita punya sistem aquaponik. Tapi untuk buat masa ni kita keep it simple. Kita akan tengok kalau berlaku siphon dan siphon pun stop, bermaksud sudah setting yang dah cantik, dah betul dah. Dan lagi satu masalah yang biasa kita jumpa dalam sistem ni, kalau kita tengok siphon start tak ada masalah, tapi siphon tak nak stop, itu bermaksud jumlah air yang masuk ni terlalu banyak. Jadi kita kena kurangkan jumlah air yang masuk. Dan kalau jumlah air yang masuk tu terlalu sedikit, siphon akan lambat terjadi. Okey, untuk sistem mini aquaponik ni consider dah komplit, semuanya dah ada, pump kita dah pasang, piping pun dah ada. Cuma lepas ni apa yang kita nak test adalah kita nak tengok adakah boleh kita gunakan sistem kuasa solar tanpa bateri. Sebenarnya kalau kita boleh gunakan sistem ni tanpa bateri, tuan-tuan boleh set up sistem aquaponik ni dekat mana saja tempat yang tuan-tuan ada. Bagi contoh, biasanya dekat kebun kita tak ada power, tak ada tenaga elektrik. Jadi tuan-tuan boleh gunakan sistem ternakan ni berserta dengan pump tanpa bateri. Sekarang ni kita cuma tunggu untuk proses siphon berlaku. Kemudian kita nak tengok adakah siphon tu akan stop ataupun tak. Kalau siphon tak stop, kita kena buat perubahan jumlah air yang masuk ke dalam grow bag. Okey, air dah mula keluar. Kita tunggu siphon berlaku. Okey, proses siphon dah berlaku. Kita tengok adakah siphon ni akan stop ataupun tak. Kalau tak stop, kita kena adjust lah jumlah air yang masuk ke dalam grow bag. Dan ramai juga yang hadapi masalah dengan siphon ni. Siphon tak berlaku, siphon tak stop adalah sebab diorang lupa nak masukkan elbow yang dekat bahagian bawah ni. Jadi elbow ni memang wajib kena ada. Okey, siphon dah stop. Bermaksud kita punya setting flow rate air yang masuk dalam grow bag ni dah cantik. Dan proses siphon ni akan berlaku berulang-ulang sampailah kita matikan pump. Dan maklumat detail tentang siphon ni, tuan-tuan boleh tengok video yang sebelum ni lah, saya dah ceritakan dengan detail macam mana siphon ni berfungsi. Dan cara untuk nak buat siphon ni pun dah ada dah. Okey, bila sistem aquaponik kita ni dah berfungsi dengan baik, kita tengok tadi siphon pun dah berlaku dan siphon pun dah stop. Flow rate air kita pun dah cantik. Barulah kita boleh sambung dengan sistem kuasa solar tanpa bateri. Tapi malangnya hari ni cuaca memang mendung, dah start nak hujan. Jadi kita akan sambung dengan video klip bagaimana saya set up pump ni dengan menggunakan sistem kuasa solar tanpa bateri. Hai, Assalamualaikum. Saya Zul daripada Aquaponik dan DIY Malaysia. Dalam video sebelum ni, saya tunjukkan cara untuk set up sistem kuasa solar tanpa menggunakan bateri untuk pump oksigen ataupun aerator pump yang biasa digunakan dalam sistem aquaponik dan juga hidroponik. Kali ini pula saya akan cuba untuk hidupkan water pump dengan menggunakan sistem yang sama, dan pump yang akan digunakan adalah pump 12 volt DC. Selain itu, saya akan tunjukkan juga cara untuk buat sambungan peralatan bagi pemasangan water pump ni secara kekal untuk sistem aquaponik ternakan siakap di rumah. Tanpa buang masa lagi, jom kita mula. Ni pump yang akan kita gunakan hari ni. Inilah DC water pump 12 volt. Dia punya flow rate 1100 liter per hour. Dan power rating pump ni cuma 20 watt. Dan untuk testing hari ni kita akan gunakan solar panel yang sama juga. Solar panel 100 watt. Sebelum ni masa pump oksigen tu kita gunakan pump oksigen 25 watt. Tapi kali ni pump ni cuma 20 watt. Jadi mungkin kita boleh onkan pump ni tanpa bateri sistem kuasa solar daripada pagi sampai ke petang juga. Dalam kotak tadi kita ada pump, kemudian tapak untuk pump, ada suction cup untuk kita lekatkan pada bahagian bawah kita punya tangki ternakan. Nanti kita akan slide masuk. Kemudian kita ada aksesori untuk pump ni, yang ni hose bar. Kita pasangkan pada bahagian atas ni dan sambungkan pada hose yang fleksibel. Tapi untuk ni saya tak akan gunakan aksesori ni. Dan sebenarnya pump untuk sistem aquaponik ataupun hidroponik ni sama juga dengan pump akuarium. Cuma kita kena cari pump yang mudah kita sambungkan kepada pipe PVC. Untuk sistem saya, kebanyakan yang untuk sambungan pada pump, saya gunakan pipe 15mm PVC. Jadi saya akan cari pump yang boleh sambungkan dengan soket ni secara terus. Jadi lebih mudah untuk saya buat sambungan. Kemudian dari sini nanti kita akan sambungkan dengan pipe PVC 15mm. Okey, untuk hari ni kalau testing ni semuanya okey, pump boleh hidup, air boleh naik dan flow rate pun semuanya cantik. Apa yang saya akan buat, saya akan tukarkan pump yang ada dalam sistem aquaponik ikan siakap ni, saya akan tukar dengan pump ni. Pump yang sedia dalam tangki siakap ni memang agak terlalu besar sebenarnya dan memang tak sesuai dengan saiz tangki ni. Ini pump jenis AC 230 volt
Dia punya power 30 watt, flow rate 2700 liter per hour. Pump ni memang terlalu besar untuk sistem ni sebenarnya. Tapi masa saya set up sistem ni saja pump yang ada, jadi saya gunakan apa yang ada lah. Dan masalahnya bila kita gunakan pump yang besar ni, dia punya penggunaan tenaga pun lebih tinggi. Untuk pump ni sebulan kos elektrik antara 15 hingga 16 ringgit. 15 ringgit tu mungkinlah tak terlalu tinggi, tapi kalau benda boleh jimat, why not kita jimat. Tapi satu benda yang kita kena ingat, sistem kuasa solar tanpa bateri hanya boleh berfungsi pada waktu siang saja semasa ada pancaran matahari. Jadi, kalau kita gantikan pump yang besar ni dengan pump yang gunakan DC ni, pump ni hanya akan berfungsi pada waktu siang saja. Pada waktu malam, pump ni akan mati sebab dah tak ada cahaya matahari. Dan sebenarnya untuk sistem aquaponik ni kita ada pilihan. Yang pertama, sama ada kita nak hidupkan pump ni 24 jam sehari ataupun kita nak gunakan timer. Maksudnya pada waktu siang kita onkan pump dan pada waktu malam kita offkan pump. Tapi saya selama ni memang saya tak gunakan timer. Pump saya memang on 24 jam. Tapi memandangkan sekarang ni saya dalam mode saving, kita nak berjimat. Jadi saya akan ubah benda ni. Pada waktu siang saja pump ni akan hidup dan pada waktu malam pump akan mati. Dan dengan sistem yang kita nak gunakan ni, sistem kuasa solar tanpa bateri ni, pada waktu malam secara automatik pump ni akan mati sebab dah tak ada cahaya matahari. So kita tak perlu gunakan timer. Untuk peralatan, untuk ni pun saya gunakan solar panel yang sama juga, solar panel 100 watt jenis monocrystalline. Kita ada water pump dan lagi satu peralatan yang paling penting, kita ada solar voltage regulator dengan MC4 connector. Dan untuk dapatkan semua peralatan yang saya gunakan ni, tuan-tuan boleh tengok kat bawah dekat video description. Saya letakkan link untuk tuan-tuan beli solar panel, pump dan juga voltage regulator ni. Cuma untuk sambungan kepada pump ni, sebab untuk sambungan kepada pump ni dia gunakan DC barrel jack. Jadi tuan-tuan boleh beli kabel macam ni. Yang dekat hujung ni ada DC barrel jack. Ataupun kalau nak jimat, tuan-tuan boleh cari adapter yang lama yang tak digunakan, potong kabel dan gunakan konektor yang sedia ada ni. Jadi untuk sambungan, kita akan sambungkan dulu kabel yang ada DC barrel jack tadi pada kita punya solar voltage regulator ni. Kita longgarkan skru dan kita pasangkan kabel positif pada positif dan negatif kepada negatif. Sebelah sini positif. Dan sebelah sini pula untuk kabel negatif. Ni saja sambungan yang kita kena buat. Jadi kalau tak ada basic elektrik, elektronik pun tak ada masalah. Ni benda simple saja. Kemudian kita pasangkan balik cover ni. Okey, dah siap. Kita set up pump ni dulu. Kita nak tengok mampu ke tak pump ni untuk pump air daripada bawah, daripada tangki ni naik ke atas. Ini pun dah cukup tinggi dah ni. Kalau ikut pada spek pump ni, dia boleh naik sampai 5 meter. Tapi benda tu boleh bergantung juga dengan saiz pipe. Ni kita guna pipe yang besar, 15 mm. Ikat sikit lah supaya tak jatuh. Ini pun dah cukup tinggi. Kalau air boleh naik sampai tahap ni, jadi tak ada masalah untuk dia masuk ke dalam kita punya sistem gutter ni. Kemudian kita punya solar panel 100 watt. Kita sambungkan kita punya solar voltage regulator tadi pada solar panel. Positif dengan positif dan negatif dengan negatif. Kat sini kita dah ada output 12 volt. Dan daripada voltage regulator kita sambungkan kepada pump. Okey, air pun dah naik, memang agak kuat. Sekarang ni daripada solar panel kita turunkan voltage pada 12 volt, kemudian kita sambungkan kepada pump. Inilah kekuatan yang kita dapat. Bagi saya ni pun dah cukup kuat untuk saya punya sistem aquaponik siakap ni. Okey, not bad, memang cukup kuat. Dan sebenarnya untuk setup macam ni, kalau kita buat macam ni pun boleh bantu untuk naikkan tahap oksigen dalam air. Dia fungsi sama macam pump oksigen juga. Dan dengan flow air macam ni, saya rasa sesuai kalau saya gantikan pump yang besar dengan pump ni. Jadi saya akan buat pemasangan kekal. Kita akan letak solar panel atas bumbung. Kemudian kita akan buat wiring untuk pump ni. Tapi sebelum tu kita test dulu. Kita tengok sampai tahap mana dia boleh naik. Okey, memang cukup kuat. Basah. Okey, bila pancaran matahari terik, pump ni akan laju. Bila mendung sikit, pump ni akan slow. Dia masih lagi berjalan tapi slow sikit.
Kalau saya lindung, dia akan slow. Sekarang ni tengah mendung, awan dan lindung matahari. Dia dah laju balik, matahari dah makin terik. Dia tu akan stop lah. Magic tak? Kita potong sikit pipe ni. Okey, untuk sistem ni daripada pump kita pecahkan kepada dua, pergi ke filter dan juga pergi ke sistem tanaman. Dan sebelum ni sebab saya gunakan pump yang besar, jadi pipe yang kat sini pipe 20mm. Ni saya akan tukar kemudian lah. Buat masa ni kita pakai dulu. Sambungkan kepada pump. Untuk tentang sistem filter dan juga sambungan pipe ni, tuan-tuan boleh tengok video sebelum ni lah. Dalam video ni saya tak nak ulang balik benda yang sama. Kena kepala saya kap. Okey, sambungan pipe dah siap. Kita cuba onkan dulu. Okey, air dah naik. Air dah masuk dalam gutter. Sebelum ni walaupun gunakan pump yang besar, flow air ataupun kelajuan air yang masuk dalam gutter ni pun lebih kurang macam ni juga. Cuma saya buat diversion untuk kecilkan air. Sebab kita pecah dua, masuk dalam filter dan juga ke dalam gutter. Okey, dah mula siphon. Maksudnya tak ada masalah lah dengan kelajuan ni. Sistem ni dapat berfungsi dengan baik. Siphon mudah berlaku. Sebab dalam ni air tak boleh laju sangat. Kalau tak, nanti siphon kita tak akan stop. Jadi sekarang kita teruskan dengan pemasangan. Okey, solar regulator ni dia tak waterproof. Jadi kita akan letak dalam box, dalam casing ni. Jadi dekat casing nanti kita akan ada input dan juga output. Input adalah daripada solar panel dan output adalah kepada kita punya pump. Okey, nampaknya hari ni tak sempat juga kita nak pasang. Tak sempat kita nak pasang solar panel atas bumbung, nak pasang box ni sebab nampaknya dah gelap, dah mula nak hujan. Walaupun kita tak sempat nak pasang hari ni, tapi semuanya dah ready. Box kita dah siapkan. Dan untuk sambungan kepada solar panel, kita boleh sambungkan kat sini. Tapi kalau jarak box ni dengan solar panel terlalu jauh, kita boleh gunakan jumper cable, sambungkan kepada sini. Dan yang ni pula output untuk pergi kepada kita punya pump. Jadi yang ni saya akan pasang kemudian. Nanti saya akan share dengan tuan-tuan macam mana keadaan penggunaan pump ni. Adakah dia mampu untuk hidupkan pump ni daripada pagi sampai ke petang. Jadi nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponics Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.